Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya oleh karena anugerah Tuhan, kami percaya oleh karena juga Roh Kudus yang telah membukakan seluruh hati pikiran kami. Dan kami percaya juga akan Alkitab adalah firman Tuhan. Karena itu Bapa, dalam ibadah ini kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, sehingga kami boleh memperhatikan apa yang akan kami dengarkan dalam pemberitaan firman ini. Bapa, sertailah kedua hamba-Mu, sertailah semua anak-anak-Mu juga, supaya kami dipersatukan dalam kebenaran firman. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan membaca Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 25. Untuk mempersingkat waktu, kita hanya membaca beberapa ayat. Ayat 1 sampai 5 dan ayat 11-12 dalam bahasa Mandarin lebih dahulu. Ayat 16 sampai 20 dan 25 bahasa Indonesia saya bacakan. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun kau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat 25, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan, yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara, kita akan belajar mengenai
seorang Nasir Allah. 我们今天要学习上帝的拿西尔人。 Saudara, kita bersama-sama akan memperhatikan ayat-ayat yang telah kita baca tadi. 我们要专注刚才已经念的几段经文。 Saudara, seorang Nasir adalah seorang yang dikhususkan untuk Tuhan. 拿西尔人是上帝特别拣选的， Ada dua kemungkinan, 有两个这个可能性。 yaitu yang pertama karena dirinya sendiri yang bernasar. 那么第一个呢，是他自己向上帝许愿。 Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan mengenai Yefta. 那上个礼拜我们讲论关于耶夫他这个人， Yefta pada waktu itu bernasar kepada Tuhan. 耶夫他向上帝许愿。 Saudara bisa mendengar kembali dari YouTube yang ada. 我们可以再重新听上个礼拜的讲题。 Nah, saudara, di dalam perjanjian baru juga ada seorang Nasir Allah, 那么在新约里面，同样也有一个上帝的拿西尔人， yaitu dirinya yang betul-betul bernasar untuk 那 Tuhan. 么他自己本身向上帝许愿。 Siapa itu? 谁呢？ Paulus. 保罗。 Saudara, Paulus ketika mengalami masalah dengan orang-orang Kristen Yahudi, 当保罗跟犹太基督徒 ya, 一成见的时候， karena orang-orang Kristen Yahudi itu menganggap Paulus telah merubah tata cara 因 hukum 为 Taurat. 因为那个犹太基督徒，他们认为保罗已经删改了这个律法书， Seolah-olah Paulus memberitakan Injil lalu mengabaikan hukum Taurat. 那么他们认为保罗传福音就忽略了律法， Maka ada sebagian orang Kristen Yahudi itu mau bersumpah dengan Paulus. 那么有一些的犹太基督徒跟保罗起誓， Lalu akhirnya Paulus bernasar 那么保罗就当时呢许愿， bahwa apa yang dikatakan itu semua adalah fitnah belaka. 他说他们所控诉的一切呢，就是污蔑了他，So- 诬告了他。 Saudara bisa membaca di Kisah Rasul pasal 18. 那我们可以在《使徒行传》第18章里面呢看。 Lalu setelah Paulus bernasar itu saudara, lalu Paulus menggunting rambut kepalanya. 保罗许愿了以后呢，他剪了他的头发， Itu sesuai dengan aturan dalam Bilangan pasal yang ke-6. 那就跟这个民数记第6章所记载的一样。 Jadi kalau orang bernasar kepada Tuhan, 若是有一个人向上帝许愿， maka rambut kepalanya harus digunting sebagai satu tanda. 那么他要剪短一段的这个头发，做一个证明。 Nah saudara, ada yang kedua. 还有另外一个人， Kalau tadi yang pertama adalah dirinya sendiri yang bernasar sehingga dia menjadi nasir pada waktu 是 itu. 自己向上帝许愿，他成为纳西尔人。 Tapi yang kedua karena ditentukan atau dipilih oleh 那 Tuhan. 么第二种人是上帝所选定的人。 Saudara, disinilah kita nanti akan belajar mengenai Simpson atau Samson. 今天我们要学习这个参孙的生平， Dia adalah seorang nasir Allah. 他是上帝的纳西尔人， Karena Simpson dipilih dan langsung ditentukan oleh Tuhan. 那是上帝亲自直接选定的人。 Saudara, di perjanjian baru juga ada seorang nasir Allah. 那么，另外在新约里面也有同样的一个纳西尔人， Dia ditentukan oleh Tuhan. 也是上帝所选定的， Dia dipilih oleh Tuhan 上帝拣选了他。 sebelum kedatangan Yesus. 那么，耶稣降生之前发生的， Siapa dia? 谁呢？ Yohanes Pembaptis. 施洗的约翰。 Karena itulah kepada Elisabet Tuhan sudah berkata, sejak dalam kandungan ibu dia sudah diurapi oleh Roh Kudus. 那么，上帝的使者对伊丽莎白说：“那在你的这个腹中的胎儿，上帝已经充满了圣灵。 Karena itu kamu jangan minum anggur, jangan makan makanan yang haram. 所以清酒、浓酒还有不洁净的东西，你都不可以吃。 Karena sejak dalam kandungan ibu anak ini sudah ditentukan dan dipilih oleh Tuhan. 因为在母腹里面，这个孩子已经上帝拣定了要做拿西尔人。 Jadi saudara, nasir itu artinya dikhususkan untuk 所以 Tuhan. 拿西尔这一句话呢，是特别分别会给上帝的。
Tapi saudara ingat bahwa seorang Nasir itu bukan berarti dia orang Nazaret, bukan. 不是说他是拿撒勒人，不一 Ya, 样。 jangan karena melihat kata-katanya hampir mirip Nasir dengan Nazaret, maka orang Nazaret dianggap seorang Nasir, bukan. 不要把拿西尔人跟拿撒勒人混在一起。 Nah, saudara, mari kita perhatikan bersama-sama dari ayat-ayat yang kita tadi baca 那我们再来 bersama. 注意一下刚才我们所念的经文。 Jadi saudara, kita sudah menegaskan dikhususkan untuk Tuhan. 那我们已经强调，这是上帝所分别出来的。 Karena itulah saudara, setelah Manoah dan istrinya menyadari semua penglihatan dari Tuhan itu, 当马努亚和他的妻子，他看清楚了一切是出于上帝， maka saudara, Manoah ingin sekali mempersembahkan sesuatu kepadanya. 所以呢，马努亚就想献祭， Ingin diajak untuk makan bersama. 那么要跟这个使者，上帝的使者一同吃饭。 Tapi saudara, Manoah tidak tahu itu adalah malaikat Tuhan, khusus dari Tuhan. 那么马努亚不清楚，他真是上帝所差遣的使者。 Ingat saudara, di perjanjian lama kalau disebut malaikat Tuhan, Tuhannya itu dalam huruf besar, itu berarti perwujudan atau satu penampakan dari Yesus Kristus di perjanjian lama. 圣经里面在旧约的时候，我们看到是上帝的使者，他所用的个词是大字，是意表说耶稣基督的显现， Malaikat Yahweh istilahnya. 是耶和华的使者。 Saudara, itu adalah suatu penampakan dari Yesus Kristus di perjanjian lama. 那是耶稣基督在旧约里面的显现。 Kembali lagi, Manoah tidak tahu. 那马诺亚他看不清楚， Memang banyak sekali orang-orang tokoh di perjanjian lama tidak tahu malaikat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. 那么有很多圣经的这个为人，他们不清楚那是上帝本身的显现， Tapi saudara, karena anugerah Tuhan, 那是因着上帝的恩典。 sehingga orang-orang yang tidak tahu itu tidak dibinasakan oleh 所以呢 Tuhan. 那些看不清的、不明白的呢，上帝也没有将他们毁灭。 Karena itulah malaikat itu berkata, kalau engkau cuma memberikan makanan, aku tidak akan menerimanya. 那么这个使者就对马诺亚说：“老师，你给我吃呢，我不接受。 Maka engkau harus mengolah korban bakaran buat 你 aku. 要预备这个活鸡， Korban bakaran seperti untuk Tuhan. 就好像你献给耶和华一样。 Dan dibakar di atas mezbah yang terbuat dari batu. 那么在用舌头所造的一个祭坛上献祭， Saudara, itulah aturan dari Tuhan. 那这是上帝所定的规矩。 Saudara, kalau kita melihat dari seluruh Alkitab, 可是我们看整本的圣经， maka malaikat Tuhan yang naik ke langit bersama dalam nyala api mezbah itu, 那么看见这个上帝的使者随着献祭的火升到天上， itu artinya Tuhan berkenan atas semua persembahan itu. 说明上帝悦纳马诺亚所献的祭物。 Saudara-saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Jadi ketika Manoah dan istrinya melakukan semua yang diperintahkan oleh malaikat 马诺亚 Tuhan, 和他妻子实行这个使者所说的话， maka saudara, semuanya diterima oleh 那 Tuhan. 么所做的这一切蒙上帝悦纳， Inilah prinsip Alkitab yang tidak pernah berubah. 这是上帝给我们不改变的原则。 Artinya apa? 什么意思呢？ Tuhan mengikuti aturan-aturan yang dibuatnya sendiri. 那么上帝就按照他自己所定的规矩， Saudara, Tuhan tidak pernah mengatakan, oh untuk kasus ini ya sudah saya tidak akan lakukan itu. 那么上帝并没有说为了这个事情我就不做这些事， Saudara, tidak begitu. 不是这样的。 Saudara, kita ingat perjanjian baru. 我们看这个新约里面， Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. 当耶稣医治这个麻风病的人， Saudara, Tuhan Yesus bukan ngomong, wah engkau harus memuji Tuhan. 耶稣没说你必须要赞美上帝， Engkau harus bersaksi bagi 你 Tuhan. 要为主做见证。 Saudara, bukan berarti memuji Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan itu tidak boleh dilakukan, 不是说 bukan. 你不可以赞美上帝为主做见证， Bukan itu maksudnya. 不是这个意思。 Tapi yang pertama kali yang Yesus Kristus perintahkan apa? 那当耶稣
医治完了以后，他吩咐要做的一件事情是什么呢？ Ketika seorang kusta sembuh dari penyakitnya, 当一个长大麻风的人得了医治， tunjukkan dirimu kepada imam. 那么你要把你的身体献给祭司来， Persembahkan korban sesuai dengan aturan Taurat. 那么要按照律法所定的献祭。 Saudara, kita lihat di sini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan tidak pernah mengubah aturan-aturannya. 从旧约到新约，上帝没有改变他的原则。 Saudara, semua aturan yang Tuhan berikan di dalam Alkitab, 上帝所给我们的在圣经里面的原则， kalau saudara dan saya membaca Alkitab terus-menerus dengan teliti, 都是我们很详细的、顺细的来读圣经。 khususnya berkenaan dengan pilihan Tuhan 那么这被关于上帝所选召的子民， ketika mempersembahkan korban bakaran kepada 他 Tuhan. 们向上帝献上祭物的时候， Saudara, Tuhan tidak pernah mengubah aturan-aturannya. 你从来没有改变他的原则。 Tuhan setia kepada apa yang Dia sudah firmankan kepada Israel. 上帝对以色列人所说的话，他要持守那个原则。 Karena itu kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan di mimbar, 若是有神的仆人在讲台上教导我们， maka semua berita firman Tuhan atau berita firman Tuhan tertentu itu diputar balik. 那么我们不能随便这个转动这个圣经的意思， Ataupun berita firman Tuhan itu diperalat oleh dia. 或者是我们乱用乱套这个圣经的真理， Itu pasti bukan dari Tuhan. 那不是从上帝那里来的。 Karena Tuhan sendiri selalu mengikuti semua aturan yang telah Tuhan berikan kepada Israel. 上帝始终是忠于他所讲的话。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， orang Kristen juga telah dikhususkan untuk Tuhan. 那我们基督徒也是上帝所分别出来的。 Saudara dan saya dengan percaya kepada Yesus Kristus, 你我因为信靠耶稣基督， maka kita menjadi orang-orang yang telah dikhususkan untuk Tuhan. 那我们就成为上帝所分别出来的一群人。 Saudara, ada 2 sakramen yang Tuhan perintahkan di dalam perjanjian baru. 那么在新约里面，上帝吩咐我们有2个圣礼， Dan 2 sakramen ini adalah perwujudan atau penggenapan dari 2 perintah yang Tuhan berikan di perjanjian lama. 那么这个2个圣礼呢，就要应验上帝在旧约里面所讲的2个圣礼。 Pertama adalah baptisan kudus. 第一个呢，就是洗礼。 Baptisan kudus adalah perintah Tuhan mengkhususkan orang yang percaya kepada Yesus untuk Tuhan. 那么洗礼呢，说明我们在耶稣基督里面被分别出来，归给耶稣基督的。 Saudara, baptisan kudus itu adalah tanda petik penggenapan dari apa? Dari sunat di perjanjian lama. 那么我们现在的洗礼，在属灵方面呢，是应验了旧约的割礼。 Saudara, sunat adalah tanda perjanjian. 那么旧约的割礼是一个应许的记号。 Ketika Abraham sudah melaksanakan perjanjian dengan Tuhan, 当亚伯拉罕已经遵行了上帝所立的约， Tuhan perintahkan, engkau harus disunat. 那么上帝就命令他，你要行割礼。 Dan semua laki-laki dalam rumahmu harus disunat. 那么你家中所有的男人要接受割礼， Saudara, karena sunat adalah tanda perjanjian. 这是一个记号。 Begitu pula baptisan kudus adalah tanda perjanjian. 那么我们现在接受这个洗礼，也是一个象征性的记号。 Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Yang kedua, 第二， perjamuan kudus. 我们的接受的是圣餐。 Setelah kita mengaku percaya menerima Yesus 当 Kristus, 我们已经接近了信靠耶稣基督以后， perjamuan kudus Tuhan Yesus katakan, inilah tanda perjanjian juga kepadamu. 那么主耶稣也说，这是我和你们所立的约。 Saudara, karena itulah kamu makan roti ini dan minum anggur ini. 当你吃这个饼，喝这个杯， Dan ini adalah tanda perjanjian baru buat 这 kamu. 是和你们所立
的信约。 Saudara, perjanjian lama adalah makan Paskah. 那么旧约里面呢，是这逾越节的宴席。 Saudara, ketika Israel sudah dibawa keluar dari Mesir, 当上帝带领以色列人出埃及以 ya, 后， sebelumnya mereka makan Paskah bersama-sama 哪一天晚上呢，他们要吃这个逾越节的宴席， sebagai tanda bahwa mereka telah dibebaskan oleh Tuhan. 说明这个以后他们已经从这个埃及为奴之地的做释放， Sehingga mereka bersyukur kepada Tuhan. 以至于他们可以向上帝感恩。 Saudara, perjamuan kudus juga 那 demikian. 么我们的圣餐也有同样的意义。 Ketika kita nanti makan dan minum roti dan anggur, 我们吃这个饼和这个杯的时候， kita ingat Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari kuasa 那 dosa. 我们也纪念主耶稣已经释放我们脱离这个罪恶的权势。 Saudara, sehingga dengan demikian ini adalah sakramen, dua sakramen ini penting sekali buat orang percaya. 所以呢，对基督徒来说，这个两个生理是非常重要的。 Kita juga sudah mempelajari mengenai alat-alat anugerah. 我们也已经学习了很多就关于这个恩典的用具。 Nah, saudara, karena itulah baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. 所以我们要读，要遵行上帝的话。 Kita beribadah, kita bersekutu, kita melayani Tuhan di gereja. 我们在教会里面敬拜、团契、服侍， Itu artinya kita menjadi orang-orang yang memang dikhususkan untuk Tuhan. 说明我们是被上帝所分别出来的一群人。 Suatu hari kalau saudara datang ke rumah saya, 若是你们来到我的家， ya, saudara, lalu saya suguhkan air minum. 那我就给你们喝水。 Yang satu, saudara, saya taruh di sebuah gelas kristal yang bagus. 那么一个呢，我用很名贵的这个杯子来装水。 Yang satu lagi saya taruh di hanya gelas plastik. 另外呢，有这个塑料的杯子。 Tapi saudara, ada perbedaan. 那么有不同的一点。 Gelas kristal yang bagus itu saudara kotor. 那么这个名贵的杯子是肮脏的。 Walaupun saya kasih air minum yang bersih. 虽然我已经放进这个很清洁的水， Lalu gelas plastik itu saudara tetap diisi air bersih juga, tapi karena gelas plastiknya itu bersih. 那么另外这个塑料的杯子是很干净的，同样给它这个清洁的水。 Saudara akan mengambil gelas yang mana? 那你们也选择你们要拿哪一个杯子呢？ Saudara akan minum air dari gelas kristal atau gelas plastik. 那么你们要喝这个名贵的杯子的水呢，还是塑料杯子的水？ Tapi karena saudara lihat yang di gelas plastik itu kelihatan bersih sekali, 那么因为你看到这个塑料杯很干净， tapi yang di gelas kristal itu kotor. 那么这个名贵的杯子很肮脏。 Walaupun airnya bersih, 虽然这个水是很干净的， tapi karena kelihatan kotor, 但是因为看起来这个杯子很 buram, 很模糊， maka saudara pasti akan mengambil dari gelas plastik. 那么你们就要喝这个塑料杯的水， Saudara akan merasa aman minum dari gelas plastik 那么 itu. 你会觉得喝这一个杯更安全。 Saudara yang dikasih Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， dikhususkan untuk Tuhan, itu artinya kamu dikuduskan untuk Tuhan. 那么被分别出来呢，说明上帝已经洁净了你们。 Orang Kristen adalah orang yang dikuduskan untuk Tuhan. 那么基督徒是上帝所洁净的一群人， Karena itu saudara dan saya harus selalu menjaga kesucian dalam hidup 所以 kita. 你我必须要持守圣洁的生活。 Saudara, kita tidak bisa katakan, wah Tuhan pasti penuh anugerah buat saya. 你不能说上帝对我充满恩典， Tuhan penuh kasih buat saya. 他对我充满这个慈爱。 Saudara, banyak lagu-lagu Kristen sekarang ini cuma hanya itu. 那么许多基督教的现代诗歌就充满这样的词句， Menina-bubukkan orang Kristen. 那么他们要麻醉基督徒。 Gak apa-apa, Tuhan itu penuh kasih. 所谓上帝满有慈爱， Tuhan itu penuh pengertian. 上帝很了解我们， Tuhan itu penuh anugerah. 也充满恩典， Tuhan itu mengerti semua pergumulan 明 kita. 白我的一种遭遇， Tuhan mengerti perasaan kita. 他很了解我们的感情， Saudara, tidak salah. 是没有错误的。
的。 Memang betul Tuhan mengerti itu semua. 上帝明白， Memang betul Tuhan penuh anugerah. 上帝满有恩典。 Tetapi saudara, lagu-lagu yang menyatakan tentang kesucian Tuhan, 那么那些表现上帝公义的诗歌， saudara, seringkali kita abaikan. 那么很多时候我们忽略不去唱它。 Saudara, Musa sendiri ataupun bangsa Israel ketika melihat kesucian Tuhan, 当摩西和以色列人看见上帝的荣耀， mereka gemetar. 他们恐惧战惊， Itulah tandanya menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan. 说明我们基督徒要有个敬畏上帝的心。 Saudara, jadi itu harus seimbang antara keadilan Allah dan kasih Allah. 所以呢，我们讲上帝的慈爱和上帝的公义要平衡。 Saudara, ketika saudara disajikan air minum, 当刚才我们说到给你们水喝的时候， yang walaupun gelas plastik tapi gelasnya semua bersih, 虽然是一个塑料杯，但是很干净。 saudara pasti akan minum dari air itu. 你更喜欢喝这一个杯子。 Sedangkan yang kristal kelihatan kotor, saudara tidak akan minum, 那 bukan? 么这个名贵的杯子很肮脏，你不喝里面的水。 Saudara, begitu pula kalau kita pikirkan, apakah Tuhan akan memakai orang Kristen yang kotor? 同样的道理，你们想，上帝要用我们的肮脏的基督徒吗？ Saudara, saya percaya Tuhan tidak akan pakai 我 kita. 相信上帝不会用我们的。 Saudara, karena itulah kita semua harus mengkhususkan diri 所以 kepada 我们 Tuhan. 每一个人必须有这个分别为圣的生活。 Memang betul kita ini semua tidak sempurna. 是的，我们不是完全人， Tetapi sudah menjadi orang Kristen yang selalu memohonkan pengampunan dari Tuhan. 所以呢，我们必须时时刻刻求上帝怜悯赦免我们， Supaya Tuhan terus menyempurnakan kita. 让我们在上帝面前不断的被更新。 Kedua, 第二样， dipersiapkan dan dididik dalam Tuhan. 那么在上帝里面被装备。 Bersyukur saudara, Manoah papa dari Simpson ini. 然后我们很感恩这个长顺的父亲这个马诺亚， Ketika diberitahukan oleh istrinya, 当这个他的妻子告诉他， malaikat Tuhan telah datang kepadaku 说上帝的使者来到我面前， bahwa saya akan mengandung nantinya. 告诉我要怀孕生殖， Nah, anak yang akan dilahirkan adalah anak yang dikhususkan bagi 那 Tuhan. 么要出生的这个孩子要成为上帝的拿西尔人。 Saya tidak boleh minum anggur. 那我不可以喝这个清酒、浓酒。 Dan kepala atau rambut kepala anak itu tidak boleh dipotong. 那么这个小孩子的头发也不可以剪短。 Saudara bersyukur Manoah, kalau gitu saya juga ingin ketemu. 那么马诺亚说：“我也要见这个使者。” Dan yang dia pikirkan tadi kita baca bersama ayat 12. Apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? 第12节，马诺亚说：“愿你的话应验，我们当怎样带着孩子？到后来当怎样呢？” Saudara, seorang nasir Allah adalah seorang yang juga harus dipersiapkan dan dididik dalam Tuhan. 那么拿西尔人，我们要预备他，要教导他。 Jangan dipikir karena dia sudah dikhususkan untuk Tuhan, 你不要想上帝已经拣选了他， maka dibiarkan begitu saja. 任凭他自己。 Tidak, 不是的， dia harus dipersiapkan, 我们要预备他， dia harus dididik 我 dalam 们要 Tuhan. 教导他， Seperti halnya saudara dan 就 saya, 要像你我一样， kita telah percaya kepada 已经 Yesus, 信靠耶稣基督， kita telah dikhususkan bagi 我 Tuhan. 们已经被分别出来。 Maka kita langsung akan menjadi orang yang hebat? Tidak. 是否我们就成为个伟大的人物？不是的， Kita harus dipersiapkan dan kita harus dididik dalam 也 Tuhan. 是要接受装备，接受教导。 Saudara, pada waktu Manoah berbicara kepada malaikat Tuhan, 当马诺亚跟上帝的使者说话的时候， maka saudara, Tuhan kembali lagi mengatakan kau harus persiapkan tubuh fisik dari anak ini. 那么上帝的使者，你必须要预备这个孩子的身体。 Pertama adalah pola makannya. 那么他的饮食方面， Tidak minum anggur atau yang memabukkan. 那么清酒、浓酒你不能喝， Dan tidak makan semua yang haram. 也不可以吃那不洁净的食物。 Saudara,
seorang nasir Allah betul-betul sudah mengkhususkan diri kepada Tuhan. 那么上帝的拿西尔人必须要预备好自己。 Ketika merenungkan tentang ayat ini, 当默想这经文的时候， saya ingat Daniel dan ketiga temannya. 那我就想到但以理和他的3个朋友， Ketika mereka ditawan ke Babel, 当他们被俘虏到巴比伦， mereka termasuk keturunan bangsawan. 他们是贵族的后代。 Sebetulnya Daniel dan tiga temannya itu semua orang pintar. 那么但以理和3个朋友都是充满智慧的人， Tetapi mereka tidak mau makan dan minum makanan minuman raja. 他们不要吃这个国王所预备的食物。 Dipikirnya makanannya pasti enak-enak dan bergizi. 那么国王所预备的是蛮有营养的食物， Dipikir minumannya pasti minuman enak dan bergizi. 就是很好的一个水喝。 Kalau saudara tahu makanan kerajaan Babel, 若是你们知道巴比伦王国的饮食， hampir semua makanan dan minumannya adalah hal-hal yang haram. 几乎所有他们所吃的都是不洁净的。 Dan akhirnya Daniel serta teman-temannya mengkhususkan diri, tidak mau makan, tidak mau minum dari persembahan raja. 但以理和他的3个朋友都不愿意吃这个国王所预备的食物， Memang mereka tidak mau gambling, 他们不要打赌的， apalagi berbicara dengan pemimpin yang akan menyediakan makanan minuman raja untuk mereka. 也跟那些预备食物的人谈论。 Adakanlah percobaan, ujian buat kami. 那么你试一试吧。 Kalau ternyata kami bertambah kurus dan semakin loyo, 若是你们看我越来越消瘦，或者是软弱， ya, semakin tidak sehat, 我不健康， kau lakukan menurut apa yang kamu mau. 那你就可以按照国王的吩咐来做。 Tetapi ketika Daniel dan teman-temannya hanya minum air putih biasa dan makan sayur-sayuran, 当以利和3个朋友只喝白水吃蔬菜， maka saudara ternyata badan mereka lebih sehat. 反而他们的身体更健壮。 Saudara, sekali lagi ini jangan ditafsirkan, ini kalau gitu ciacai itu bagus ya. 你们不要就觉得吃素是好的， Saudara, jangan menafsirkan Alkitab itu begitu sederhana. 你们不要太过简单的解释圣经的话， Karena kita berpikir terpengaruh oleh ajaran dari seberang, oh ciacai itu bagus. 或者是你们接受其他的人所说的吃素是好的。 Maka Daniel itu langsung ditafsirkan ciacai. 那么你们去解释，当以利和他3个朋友也是吃素的。 Saudara-saudara dan saya jangan jadi orang Kristen yang berpikiran terlalu sederhana. 你我不要成为一个很简单思想的基督徒。 Apa catatan Alkitab? 圣经怎么说呢？ Karena Tuhan yang memberikan kesehatan itu. 因为健康是从上帝那里来的， Jadi kesehatan itu bukan dari makanan saja, 不单单出于食物， tapi karena Tuhan yang mau memberikan kesehatan 而 itu. 是因为上帝把这个健康赐给我们。 Jadi kita harus tahu sumber pemberi dari kesehatan untuk 那 kita. 我们要清楚知道，给我们健康的泉源乃是上帝本身。 Yang kedua, 要样， satu ciri khas yaitu ciri khas diri dari Simpson. Rambut kepalanya tidak kena pisau cukur. 那么长顺的头发，它从来没有被剪短。 Wah, saudara di sini pasti berpikiran, waduh kalau gitu rambutnya panjang sekali. 你们就想，难道长顺头发是那么长？ Betul, saudara, kalau rambut tidak dipotong-potong ya juga bisa panjang, saudara. 若是我们没有剪过这个头发，头发会比较反生长。 Tapi kita tidak pernah tahu pola rambutnya Simpson itu seperti apa. 但是我们没有清楚知道这个长顺的头发是怎么样子。 Bukankah Tuhan yang menumbuhkan rambut juga? 那头发也是上帝使我们生长的， Bukankah Tuhan yang juga mengatur rambut yang ada di kepala kita? 上帝管理我们的头发。 Itu Tuhan pernah katakan di Perjanjian Baru, rambut kepalamu pun terhitung. 圣经也告诉我们，你的头发上帝都数算过了， Yang jatuh pun Tuhan tahu. 连掉落的一根，
上帝都知道。 Jadi sudah kembali lagi kita harus kembali kepada sumbernya yaitu Tuhan. 所以我们要回到这个全然是出于上帝。 Wah, rambut kepalanya Simpson seperti apa ya nggak pernah kena pisau cukur? 那么你们可以想象长这头发是什么样子呢？ Atau dia panjang seperti perempuan yang rambutnya panjang sekali? 不是很长像那些有长发的妇女一样呢？ Sudah, saudara nggak usah pikiran yang 你 macam-macam. 们不去那胡思乱想吧？ Itu pikiran liar. 那是胡思乱想的。 Yang kita tahu adalah Tuhan mengatur semuanya. 那我们要清楚，上帝掌管一切。 Jadi yang penting adalah orang tuanya harus betul-betul menaati firman Tuhan. 那么他的爸爸妈妈要忠于上帝所说的话。 Dan nanti kita akan lihat saudara ketika Simpson dengan Delila akhirnya Simpson memberitahukan rahasianya. 那后面我们记载这个长孙和大利拉的遭遇。 Bahwa rambut kepalanya selama ini tidak pernah terkena pisau cukur. 那么他的头发从来没有遇见过剃头刀， Lalu dipotong oleh mereka. 那么被大利拉所剪短。 Akhirnya kekuatan Simpson tidak ada lagi. 那么长孙就失去了他的力量。 Nah, nanti kita akan belajar nanti beberapa minggu ke depan. 以后我们还在继续学习这个功课。 Saudara, yang terpenting adalah Simpson dipersiapkan betul-betul menjadi seorang nasir Allah. 那么我们要注意，上帝已经预备长孙成为他的拿西尔人。 Orang tuanya harus ikut bertanggung jawab. 那么他的父母也要负一样责任。 Waktu Simpson kecil ya dia tidak tahu apa-apa. 那长孙还小的，他什么都不知道， Maka orang tuanya yang harus mengarahkan. 所以呢，做父母的要引导他。 Begitu pula dengan kita orang tua Kristen. 今天我们成为基督徒的家长， Anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga kita, kita harus didik, kita harus arahkan di dalam 那 Tuhan. 么在我们家庭里面出生的孩子们呢，父母有责任去教育、引导他们， Jangan dibiarkan begitu saja. 不能任凭他们。 Saudara, maaf ya, kalau hewan, misalnya anak ayam, ya, itu habis menetas anak ayam itu ya sudah dibiarkan sama ortunya gitu. 若是我们看这个，比如鸡，这个小鸡从鸡这样孵出来以后呢，它的这个， Ya, 它就任凭它们 ya, 自己， ya anak ayam itu ya sudah mencari makanan sendiri. 它就自己可以寻找食物的。 Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita tidak seperti binatang. 那我们不像动物一样， Manusia itu mengerti karena dicipta menurut gambar Allah. 我们是按照上帝形象被造出来的。 Karena itulah orang Kristen harus mempersiapkan dalam keluarga kita, anak-anak kita. 所以呢，我们在家庭里面也要好好的引导我们， Bagaimana cara hidupnya, 他们要怎样的生活， the way of life. 这是他们的生活方式。 Maka saudara, cara hidup orang Kristen adalah berpegang pada perintah Tuhan. 那么基督徒的生活要坚守上帝的话， Berpegang pada perintah Tuhan. 持守上帝的话。 Satu hari saudara ada seorang jemaat datang kepada pendeta. 有一次呢，有一个信徒来找他的牧师， Karena dia berpikir dia mau pergi Holy Land City Tour, ya Holy 他 Land 要 Tour. 参加到耶路撒冷的圣地的旅游， Wah, dia akan pergi ke sana. 他要去那边。 Saudara, ketika datang ke pendetanya lalu dia, Pak Pendeta, saya berikan usul kepada Pak Pendeta. 他对这个牧师提一个意见： Nanti kita ketika pergi ke Holy Land, 当我们到了这个圣地旅游的时候， kita juga akan pergi ke Gunung Sinai. 我们要到西奈山。 Nanti pada waktu naik ke Gunung Sinai, 当我们上山的时候， saya akan membaca dengan keras, dengan sungguh-sungguh 10 hukum Tuhan. 我要在山上宣读这个上帝给我们这个10条诫命。 Ya, seperti pada waktu Tuhan memberikan kepada Musa dan akhirnya diberikan kepada bangsa 像 Israel. 上帝怎样给了摩西以后呢，是给以色列人。 Saya tidak tahu kalau orang Kristen pergi ke sana apakah ke Gunung Sinai atau tidak. 我不知道这些旅游团到圣地的时候，是不是也上西奈山？ Jemaat itu berpikir, wah pendetanya pasti seneng. 这个信徒呢，他认为
牧师肯定会很高兴。 Wah, ini benar-benar orang Kristen yang hebat ini mau membacakan 10 hukum Taurat. 特别的个基督徒要在西奈山上宣读10条诫命。 Tapi ternyata jawaban pendetanya datar saja. 那么，其实那个牧师就很平淡的回答说。 Kalau gitu saya mau memberikan kepada kamu usulan yang lebih praktis. 那么牧师说，那么就提议吧，更切切这个。 Daripada kamu pergi dari Amerika, pergi ke Timur Tengah, ke Holy Land itu ribuan kilometer. 比起你从美国你到圣地那么长远的路程， Kemudian harus naik sampai ke Gunung Sinai. 还要上西奈山， Repot-repot amat. 这么麻烦。 Sebetulnya tinggal kamu pergi ke kamar, pulang ke rumahmu, masuk ke kamar, baca 10 hukum Tuhan dan laksanakan firman Tuhan. 更好呢，你回家进到你房间，好好的读10条诫命，以后实行出来， Bukankah itu lebih praktis? 那不是更实际吗？ Tidak perlu kamu pergi ke Gunung Sinai. 你不需要上进的西奈 Tidak 山， perlu kamu membacakan 10 hukum Taurat. 不需要去宣读这个10条诫命， Ngapain itu semua? 有什么意义呢？ Kalau ternyata engkau tidak pernah melakukan firman Tuhan. 你从来没有实行10条诫命。 Bukankah orang Kristen sering diiming-iming? 很多时候我们基督徒就面对这样的诱惑。 Memang betul perjalanan untuk mengenang semua yang dicatat di dalam Alkitab. 当然，我们到圣地去旅游，去回顾过去的经历。 Tapi itu sudah banyak berubah, saudara. 现在有很多的改变了， Sudah banyak berubah. 很多改变了。 Saudara sudah ingat khotbah saya. 你们还记得我曾经在这里讲到， Suatu gerakan bisa menjadi suatu monumen. 那么你的一个行动可以成为一个时刻。 Saudara ikut perjalanan Paulus. 你们跟随保罗的行动， Pekabaran Injil Paulus mengelilingi Asia Kecil sampai ke 保罗在 Eropa. 小亚细亚传福音。 Saudara ingat itu semua karena semangat gerakan dari roh Tuhan kepada 这 Paulus. 完全是因为保罗接受圣灵的感动。 Tapi kalau saudara hanya ke sana, itu hanya jadi monumen. 那我们这个时候去旅游，只不是观看而已， Itu semua tidak ada gunanya. 没有什么特别的意义。 Kalau ternyata saudara sendiri tidak ada semangat, tidak ada kesungguhan ikut Tuhan. 若是你本身就没有诚信要跟随主， Itulah artinya hatinya yang selalu digerakkan oleh roh Tuhan. 所以呢，我们要求上帝不断的感动我们的心， Jadi ada roh Tuhan yang selalu menggerakkan hati hidup kita. 圣灵不断的感动我们。 Saudara, dikatakan di ayat 25, mulailah hatinya digerakkan oleh roh 第 Tuhan. 25节这里说，耶和华的灵才感动他。 Saudara, Simpson dengan seluruh tubuh yang telah dipersiapkan. 长孙已经全身都预备好了， Tetapi jikalau tidak ada roh Tuhan yang menggerakkannya, 这若心里没有圣灵的感动， semuanya percuma. 那么一切都没有意义。 Saudara, begitu pula dalam kehidupan 同 kita. 样，我们的生活， Semua yang kita hidupi, 我们所过的日子， semua yang kita miliki, 我们所拥有的一切， semua yang kita lakukan, 我们所做的， jika bukan karena Tuhan yang menggerakkan 若 kita, 不是因为上帝感动我们， itu tidak ada gunanya. 就失去了意义。 Saudara, karena itu pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan di Greenfield, 当我在这个立春教会讲道的时候， saudara, gambar ini adalah hal-hal yang penting dalam kehidupan kekristenan kita. 这是我们基督徒很重要的生活方面。 Kita harus punya berpikir yang benar, right thinking. 我们要有正确的想法， Itulah ortodoksi, 这是我们的正规， yaitu sesuai ajaran firman Tuhan. 按照圣经的话语。 Kita harus punya tindakan yang benar, right action. 那我们也要有个正确的行动， Itulah namanya ortopraksi. 那也是按照真理的指示。 Saudara, pikiran yang benar, tindakan yang benar. 正确的思想，正确的行动， Terpenting adalah harus ada right motive, ada kehendak yang benar di dalamnya. 那么在我们心中也有个正确的动机。
ortopati. 这是我们正确的动机。 Ini semua hal yang benar ini harus ada pada 3 hal 所以 dalam 这 hidup 个 kita. 3个方面的正确必须要有。 Gambar Allah itu ada pikiran. 我们说这个上帝的形象啊，有关于我们的思想。 Boleh kata hanya manusia yang punya pikiran, yang punya ilmu, yang punya pemahaman hikmat. 只有我们人类才有这个正确的思想，这个学问， Sehingga sekarang ilmu begitu luar biasa. 以至于今天的发展是何等的。 Kita punya perbuatan. 我们有行动， Saudara, perbuatan itu penting. 这个行为很重要。 Apa gunanya kita katakan saya mengasihi saudara seiman? 就是我们说我们爱我们的弟兄， Tapi ternyata itu cuma dari mulut saja. 只不过是口头上的口号， Tidak pernah sungguh-sungguh dalam perbuatan kita. 没有在生活上实践出来。 Tapi harus ingat sumbernya dari hati kita. 那么全然还是回到我们心里面， Karena Tuhan melihat hati kita. 因为上帝来看我们的内心， Kita harus punya right motive. 我们有正确的动机， Kita harus punya kesungguhan dalam hati kita yang benar di hadapan Tuhan. 我们有真诚的动机。 Ketiganya ini hanya bisa kita lakukan 这3样事情我们可以行出来， oleh Roh Kudus. 那是有圣灵的感动。 Roh Kudus yang memimpin dan menerangi 那么这个圣灵要光照，要引导我们， melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. 去做我们所默想的神的话语。 Saudara, di dalam firman Tuhan ini diceritakan banyak kisah-kisah. 那么在圣经里面记载很多的事迹， Ada anak-anak Tuhan yang memang pikirannya benar, tindakannya benar. 那有很多神的儿女有好的思想，有好的行为， Tetapi motifnya tidak benar. 但是呢动机不对。 Ada juga orang Kristen, anak Tuhan yang perbuatannya benar. 有一些神的儿女有好的行为， Motifnya benar. 他有好的动机， Tapi cara berpikirnya tidak benar. 他们的思想不正确。 Ada juga saudara kita pikirannya benar. 有一些人有好的这个思想， Motifnya benar. 有好的动机， Tapi perbuatan kita tidak benar. 行动不正确， Itu pun tidak ada gunanya. 这也没有用的。 Saudara, ketiga-tiganya ini harus dipimpin oleh Roh 所 Kudus 以这3方面必须要有圣灵的引导， lewat firman Tuhan. 透过神的话语。 Saudara, lokomotif uap, kalau saudara tahu ini kereta api zaman dulu. 我们看过去的火车， Saudara, lokomotif uap itu sebetulnya dalam mesinnya itu dipenuhi dengan air. 他们是用正气发动的， Tapi saudara, kalau cuma hanya sekedar air, maka tidak akan jalan. 就是单单水也不能使他们行动， Tapi di dalam tungkunya itu harus dibakar dengan api 那么必须要用火把它烧水， supaya airnya menjadi panas mendidih. 那么这个水就沸腾起来， Sehingga dari panas yang mendidih itu mengeluarkan uap. 以后发出这个正气， Maka saudara dengan uap itu menjadi lokomotif uap. Hanya uapnya itu yang membuat apa saudara? Kereta itu bisa 那么 berjalan. 正气就发动这个火车头可以行走。 Jikalau tidak ada Roh Kudus yang membakar seluruh hidup 要 kita, 是没有圣灵燃烧我们的心灵， yang menggerakkan hati kita, 感动我们的心， yang memimpin pikiran kita, 引导我们的思 yang 想， menolong perbuatan kita, 帮助我们的行为， semuanya tidak ada 一 artinya. 切就没有意义了。 Kiranya Tuhan menolong kita semua. 求上帝帮助我们， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Berkati kebenaran firman-Mu Tuhan untuk kami. 天父，求你赐福我们今天早上所默想的信息， Arahkan kami semua. 也求你指引我们的道路， Seperti Simson yang dikhususkan bagi Tuhan 就好像长顺一样，成为你的拿西尔人， dan dipersiapkan untuk Tuhan. 也接受这个预备，成为你的器皿。 Begitu pula kami bersyukur untuk kami semua anak-anak 我 Tuhan. 们也感谢你，让我们成为你的儿女。 Kami telah dikhususkan bagi Tuhan. 我们也已经被分别为圣归于你。 Tapi tolong supaya kami dipersiapkan, dididik, diarahkan oleh kebenaran firman 求你 Tuhan. 用真理来装备我们，引导我们的前途， Supaya kami bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar 让我 kami. 们成为周边人的一个见证人。 Terima kasih Bapa. 我们感谢你， Dengar doa kami 垂听我们的祷告，
Dalam nama Tuhan Yesus 靠 Kristus. 耶稣基督圣名。 Amin.